Dealership public gold merupakan cara paling mudah, termurah dan terpantas untuk saya melepaskan diri saya daripada cycle ini, tuan-puan. Siapa yang masih kerja makan gaji? Saya nak cerita sebab saya dah bekerjaya selama 18 tahun sebagai HR manager. Saya faham apa yang orang makan gaji selalu fikir. Secara amnya tuan-puan, dalam pengalaman saya sebagai HR manager, gaji di sebagai kaki tangan swasta, secara amnya kita cuma naik antara setahun 3% sehingga 10%. Betul ke betul? Nak naik 10% tu tuan-puan, itu pun dah kena jadi top performer. Itu pun nak kena dapat upgrade, itu pun nak kena dapat promotion. Yang kedua, pengalaman saya sendiri, abah saya di arwah dah sekarang tuan-puan. Mohon sedekah ke Al-Fatihah. Abah saya disahkan stroke. Saya nak melawat abah saya tuan-puan. Seminggu sebelum saya kena mohon cuti dengan bos. Sampai waktu itulah titik yang menjadikan saya serius buat bisnes public gold. Sebab saya berazam suatu hari nanti saya nak melawat orang-orang yang saya sayang. Saya tak perlu minta izin sesiapa. Kita bekerja tuan-puan 18 tahun. Di dalam syarikat, saya bekerja 18 tahun. Tuan-puan mungkin kerja 20 tahun, 30 tahun. Tuan-puan mungkin kerja 40 tahun. Maka, pernah tak majikan tuan-puan tanya tuan-puan, nak tak jadi pemilik syarikat di syarikat yang tuan-puan bekerja? Pernah tak tuan-puan majikan offer tuan-puan, suatu hari nanti saya akan jadikan tuan-puan ini sebagai CEO di syarikat yang tuan-puan kerja 20 tahun. Politik di pejabat tuan-puan, subhanallah. Kadang-kadang kita nak pergi solat lama sikit, adalah orang mengadu dekat bos. Kadang-kadang anak kita sakit, kita ambil cuti sedikit, adalah kawan sekerja mengata kat belakang. Politik di pejabat tak mengenal warna, tidak mengenal syarikat, tak kira dia syarikat Melayu ke, syarikat Cina ke, syarikat India ke, syarikat multinational company ke, syarikat Jepun ke, politik di pejabat sentiasa berlaku. Kalau kita letih dengan politik pejabat, tuan-puan berada di seminar yang betul. Badan, masa dan jiwa kita tuan-puan, bukan setakat badan dan masa. Majikan kita bayar kita badan kita, kita kena pastikan badan kita dan masa kita di pejabat dari pukul 9 sehingga 5.30 petang. Kadang-kadang lebih, terutamanya time closing. Siapa yang kerja akaun saya faham. Waktu closing sampai pukul 8 malam, 9 malam, 10 malam. Masa kita, badan kita, jiwa kita dibeli oleh syarikat. Kita kena duduk dekat tempat kerja, dekat desktop kita. Kita kena menyiapkan pekerjaan kita. Selain itu, kita terikat dengan polisi tuan-puan. Dan secara amnya, di akhir cerita, kita duk pusing-pusing pukul 9, 5.30, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 18 tahun macam saya. Dan akhirnya saya sedar bahawa saya nak time freedom. Saya mungkin banyak duit sebagai HR manager, pelabur yang dah berlabur berbelas-belas tahun, saya dah ada pendapatan saya dah ada simpanan saya, tapi saya masih belum memiliki kebebasan dari sudut badan, jiwa dan masa saya. So jadi inilah kenapa saya melihat bahawa dealership public gold merupakan cara paling mudah, termurah dan terpantas untuk saya melepaskan diri saya daripada cycle ini. Jadi hari ini saya nak share sedikit ilmu kewangan. Secara amnya kita ada 3 jenis sumber pendapatan. Pendapatan yang pertama, active income yang kita cakap tadi, yang bila kita kerja kita dapat gaji. Kalau kita tak kerja, majikan ganti tempat kita dengan orang lain dan kita hilang kerja. Bila kita hilang kerja, apa yang berlaku dalam active income? Kita hilang pendapatan. Nombor 2, kita ada portfolio income. Portfolio income ni maksudnya apa? Mungkin kita letak dekat ASB, tapi ASB kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Atau kita letak di dalam stok, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Atau kita letak dalam currency exchange, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka, untuk kita mendapat unlimited continuous income, kita sepatutnya memberi fokus kepada
passive income. Passive income melalui apa tuan-puan? Of course lah ada rental lah apa. Tapi saya nak cerita tentang membina passive income melalui perniagaan. Dan of course kepakaran saya adalah bersama dengan rangkaian G100 kepakaran kita di dalam passive income public goal, dealership public goal. Alright? Jadi tuan-puan, kalau kita nak mendapat kebebasan masa, tenaga, kebebasan kewangan, kita kena memberi fokus kepada passive income. So jadi hari ini saya cerita pendapatan aktif. Bila kita berniaga, contoh kita berniaga air balang dekat bazar Ramadan. Ini adalah pendapatan aktif tuan-puan. Apa maksud pendapatan aktif? Masa kita terhad, kita terpaksa terikat dengan waktu bekerja. Berapa jam kita boleh kerja? Kita tak mampu sebagai manusia nak bekerja 24 jam, 365 hari. Jadi, kita bergantung kepada had tempoh masa tertentu. Apa risiko pendapatan aktif? Kalau kita hilang upaya, kita akan hilang sumber pendapatan. Kalau cuaca hujan lebat, laku ke air sejuk kita tuan-puan? Of course lah maksud kadang-kadang bergantung kepada cuaca dan keadaan tertentu dan kita terhad dengan pilihan atau variasi. Kadang-kadang tuan-puan, kita suka bos tapi bos tak suka kita. So jadi apa yang akan berlaku tuan-puan? Kita berisiko untuk hilang pendapatan aktif. Sebab itu penting untuk kita mengautomatekan atau membina pendapatan pasif yang bermaksud tak ada halangan masa. Membina pendapatan pasif seolah-olah kita ada mesin duit atau kita ada robot yang bantu kita buat kerja secara autoran dengan pendapatan yang unlimited. Pendapatan ini berpanjangan, tidak bergantung 100% kepada tenaga manusia dan tanpa had, insya-Allah. Best ke pendapatan pasif ni tuan-puan? Best. Kalau kita membina pendapatan pasif melalui perniagaan, kita macam seolah-olah Colonel Sanders yang hari ni dah bertahun-tahun meninggal dunia tapi anak cucu dia masih lagi menikmati pendapatan pasif melalui bisnes dia dan malah anak cucu dia masih kaya. So ini juga yang berlaku di dalam public goal tuan-puan. Kita boleh membina pendapatan pasif yang mungkin kita tak kaya sekarang. Tapi mungkin selepas kita meninggal dunia, anak-anak kita mewarisi perniagaan dan dealership ini, anak-anak kita menjadi lebih kaya daripada kita.